Saya berbesar hati dapat berjumpa dengan saudara-saudari semua untuk sesi yang julung kali lah ya. Kita berkenalan dalam sesi yang membincangkan tentang tajuk talent management. Okay, saya dimaklumkan sesi ini sekitar 1 jam, tapi secara secara permulaan ni mungkin saya nak perkenalkan diri saya dulu. Sebab apa yang saya bincang hari ini pun banyak berkaitan dengan perspektif saya, pembacaan, pengalaman dan moving forward ke hadapan. Nama saya Ahmad Naim Jaafar, asal Sabak Bernam, Selangor. Belajar dahulu di UIA, bergraduasi tahun 2003 dalam bidang ijazah sarjana muda undang-undang. Secara keseluruhannya, saya dah berkecimpung dalam pelbagai bidang, dalam bidang penulisan, dalam bidang latihan, perundingan, kalau dalam bidang peguam ataupun dalam bidang perundangan, terlibat dalam pelbagai bentuk assignment ataupun tugasan. Dalam masa yang sama, passion saya datang daripada keluarga saya. Keluarga saya kebanyakan ni datang daripada orang-orang pendidik. Arwah ayah saya cikgu, arwah ayah saya guru besar. Jadi almost 90% of my family members are in education line. Cikgu, pensyarah, profesor dan sebagainya. Jadi saya masih lagi mewarisi darah pendidik. Okay, tetapi dalam masa yang sama, masa kecil dulu nakal. Jadi budak nakal ni dia tak mau jadi cikgu, dia tak mau. Kan? Jadi kita ambil jalan lain, kita ambil sisi lain. Saya berbesar hati kerana kita mungkin boleh berkongsi beberapa perkara yang berkaitan dengan bakat. Tapi sebelum itu saya nak memetik daripada satu ayat dari surah Anbiya ayat ke-79. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamna Sulaiman wa kullan atainahu hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Sadaqallahul azim. Saya akan kongsikan dan saya akan huraikan ayat ini dalam konteks bakat seketika nanti. Secara asas dia yang mungkin kita nak bincang hari ini seakan-akan saya nak bercerita tentang apa yang mungkin perlu korang tahu tentang pengurusan bakat. Macam nak mengurus bakat dalam konteks persatuan harmoni sendiri. Tetapi sebenarnya daripada saya punya anekdot, sekarang ni siapa di sini yang dah umur 30? Ada tak? Anyone? 30? Yang ada kita type dekat chat tu. Berapa umur semua? Saya nak try tu 24, 25, 22. Okey, 20. Okey, kenapa saya tanya soalan-soalan ni? Kerana saya nak cuba melihat diri saya dalam umur-umur ni. Di mana saya pada umur-umur ni? Kan? Dah tentu kita datang daripada generasi yang berbeza, tetapi cabaran yang dilalui pada umur-umur ni sebenarnya lebih kurang sama je. Kan? Tak kira lah zaman ada social media ke tak ada social media ke, secara asasnya sama sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah tentu perbincangan 1 jam, wacana 1 jam tidak mencukupi. Jadi saya menganggap ini adalah sebagai sesi pengenalan sahaja. Saya akan cuba melihat dalam konteks yang sangat santai, tak mau terlalu berat. Cuma kita nak fokus bakat ini dalam konteks diri sendiri. Okay, kalau ambil konteks bakat dalam konteks yang lebih besar, mungkin memerlukan
masa. Tapi sebelum tu, saya pun tak pasti macam mana saya yang dipanggil atau dipilih untuk bercakap ni. Tapi ada 2-3 rules lah yang mungkin saya boleh cadangkan bila berurusan atau berbincang dengan saya ni. Mungkin some of you may have actually come to know me from someone else's. Satu adalah apa yang saya cakap hari ini adalah benda yang kena disahkan. You should verify and you should not trust whatever I will speak about. Okay? So, and I'm willing to be challenged and stand to be corrected. Itu pertama. Kedua dalam masa yang sama, mungkin nampaknya macam saya yang menunjuk ajar atau memberikan panduan. Tetapi dalam pengalaman saya bertahun-tahun, kadang-kadang saya yang lebih banyak perlu belajar daripada anak-anak muda. Maknanya kami orang-orang yang dah 4 siri ni, saya 42, tahun ni 42. Mungkin lebih banyak perlu tahu dan perlu belajar daripada anak muda. Okay? Tetapi dalam masa yang sama ia memerlukan mutual understanding, bahawasanya setiap daripada kita memerlukan. Tuan-tuan mungkin memerlukan saya dalam konteks yang berbeza. Tetapi dalam masa sama saya juga memerlukan saudara-saudari dalam konteks yang berbeza. Itu asasnya lah daripada kita nak bincang hari ini. Okay, berbalik kepada ayat daripada surah Anbiya ayat 79, yang mana Allah sebutkan bahawasanya Allah telah memberikan kefahaman kepada Nabi Sulaiman dengan kullan atainahu hukma wa ilma, kerana dengan mereka memberikan hikmah dan juga ilmu. Yang ini yang saya nak tekankan dalam perbincangan kita hari ini. Ini konteksnya yang kita melihat dari segi bakat, iaitu bakat ini, kalau dari segi sejarah dia, saya memulakan projek pembangunan bakat ini tahun 2007. Kalau siapa pernah ingat dulu, zaman-zaman tu sangat popular dengan satu program di Astro, program reality TV, Akademi Fantasia. Zaman tu, zaman Maui dan sebagainya. Penyanyi-penyanyi yang datang daripada kampung tiba-tiba jadi selebriti. Bukan Maui sajalah, ramai lagi lah yang lain-lain yang dikenali popular pada program Akademi Fantasia. Jadi bila saya meluncurkan program pembangunan bakat tahun 2007 tu, ramai orang salah sangka. Dia kata, program bakat apa Naim? Program bakat menyanyi ke? Sebab orang kita dia faham bakat, kalau sebut bakat je, dia mesti menyanyi ataupun menari ataupun benda-benda berkaitan dengan seni pementasan ataupun seni performing arts. Apa pengajarannya? Pengajarannya adalah bahawasanya anak-anak muda kena isi ruang yang kosong. Masyarakat ni mudah je sebenarnya. Bukan masyarakat Malaysia saja, masyarakat mana-mana pun. Bila mana ruang wacana awam ini ataupun pendapat awam, public opinion, tidak diisi oleh orang-orang yang betul dengan orang-orang yang membina, ruang yang sama akan diisi oleh orang lain. Okay? Jadi kita tak pernah salahkan Astro ataupun Maestro Studio zaman tu, kerana menonjolkan bakat itu dalam bentuk yang sedemikian. Jadi saya bermula sebenarnya projek pembangunan bakat tahun 2007 itu bukan daripada zero, sebenarnya daripada negatif. Kerana kena terangkan pula dengan orang kampung, kena terangkan dengan cikgu bahawa pembangunan bakat ni akan membentuk dan akan juga merintis masa depan masyarakat, masa depan anak muda, kanak-kanak. Tetapi bayangan mereka yang dalam otak mereka adalah
Pembangunan bakat muka tengok orang nyanyi kat Akademi Fantasia. Itu namanya aku bermula daripada negatif. Bukan daripada zero. Okay. Itu pertama. Dan lepas tu, bila kita tengok kefahaman orang juga berkaitan tentang pentingnya bakat ini, selalunya mereka fokus kepada bakat-bakat yang bersifat formal. Terutamanya bakat-bakat yang bersifat akademik. Okay. Saya tidak bermaksud untuk menafikan secara total. Okay, bakat-bakat tertentu. Sebab tu kita bermula dengan hujah kita, iaitu potensi manusia itu pelbagai dan kita perlu meraihkan kepelbagaian potensi manusia. Celebrating the diversity of the human talent. Sudah tentu saya banyak terkesan dan juga terpengaruh. Worldview saya berkaitan dengan bakat ini daripada satu YouTube TED Talk yang disampaikan oleh mendiang Sir Ken Robinson. Sir Ken Robinson ini membuat satu video di TED Talk yang bertajuk Do School Kill Creativity. Beliau juga menulis buku yang banyak buku-buku beliau yang bagus-bagus. Kalau saya senaraikan mungkin terlalu banyak. Beliau dalam TED Talk tu menyatakan tentang pentingnya kita mempelbagaikan dan meraihkan kepelbagaian bakat. Jadi saya terpanggil. Kalau nak kira dalam konteks peribadi ya, saya kahwin 2006. Dapat anak 2007, anak saya tak sihat. Berulang alik ke hospital, Serdang. Check up almost every 2 weeks. Kalau nak ikut susah ataupun mencabar, rasanya beberapa buku yang berkaitan dengan bakat mungkin saya tak mampu siapkan. Mungkin saya ada alasan yang sangat kuat. Sebab tu saya juga pesan kepada adik-adik, anak-anak muda. Kalau rasanya zaman korang sekarang ni rasa susah, rasa sesak, rasa rumit, rasanya masa akan datang pun tak akan jadi lebih mudah pun. Jadi kalau ada benda yang nak perlu dibuat, yang nak diperjuangkan, yang diselesaikan sekarang. Ramai orang kata, nanti bagi saya dah selesai bila anak besar nanti baru nak buat kerja-kerja masyarakat atau kerja-kerja volunteer. Bila anak besar, anak perangai lain pula. Dia kata, saya nak buat nantilah, lepas kahwin lah. Tapi lepas kahwin ada hal lain pula. Jadi maknanya dari segi productivity, kena set the standard very high. Despite macam mana susah, macam mana mencabar pun, we need to push ourselves. Apatah lagi dalam zaman sekarang ni terlalu banyak distraction. Jadi saya fikir saya yang umur sekarang ni pun highly distracted dengan social media dan berbagai. Saya tak boleh bayang umur korang ni macam mana, how you handle all this kind of overflowing information yang kebanyakannya bersifat sangat mengganggu. Okay. Okay, yang itu. Selepas itu, bila saya teruskan dengan saya menulis dan mengasaskan satu projek yang panggil Sekolah Bakat. Sekolah Bakat ini, saya ada bukunya dalam bentuk fiksyen yang saya tulis dengan seorang sahabat yang masa tu tengah buat master di Islamic Finance di Insight. Hujah saya menyatakan bahawa sebegini. Kalau nak mencari, kalau dalam konteks surah yang kita sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau kita nak cari kejadian, sebaik-baik kejadian, kalau Allah sebutkan itu, aku menjadikan kamu sebagai manusia ini sebagai sebaik-baik kejadian, sudah tentu kita kena memastikan setiap individu yang lahir dan masuk ke dalam sistem persekolahan itu akan mencapai peringkat ahsani taqwim. Kalau dalam konteks pun ahsani taqwim, maksud dia yang sebaik-baik.
bukannya antara yang terbaik, sebaik-baik kejadian. Kalau dalam konteks individu, setiap individu itu perlu mencapai peringkat yang terbaik atau sebaik-baik kejadian, sudah tentu model pembangunannya perlu bersifat personalized. Maknanya kalau Shakira nak compare dengan Najihah dan Nuha, assessmentnya tak boleh sama. Shakira lain, Nuha lain, Najihah lain. Tetapi dalam konteks sekolah kita atau sistem pendidikan kita menggunakan single channel of human assessment. Kita gunakan satu channel. Channel ni adalah dalam bentuk peperiksaan. Alhamdulillah selepas itu dah banyak engagement yang kita buat. Kerajaan pun dengar kita punya pandangan. Kerajaan menubuhkan tahun 2009, tak salah saya, 2009-2010, namanya Talent Corporation, yang khusus untuk memulakan naratif atau perbincangan berkaitan dengan bakat. Tapi itu satulah pula, bila geng-geng daripada London School of Economics, daripada Boston Consulting, daripada McKinsey, daripada PricewaterhouseCoopers masuk dan menguasai Prime Minister Office, akhirnya direction National Talent Roadmap itu telah berubah menjadi projek membawa balik talent daripada luar, daripada overseas yang tak mau balik Malaysia lepas grad, bawa balik ke Malaysia, diberikan gaji yang jauh lebih tinggi dan sebagainya. Saya kecewa. Saya fikir, saya cakap tak boleh. Saya tak boleh serah kepada kerajaan. Ini rule yang kedua, lesson kedua, iaitu kalau kita ada wawasan, kalau kita ada cita-cita, kalau kita ada impian, jangan sesekali serahkan impian itu ke orang lain untuk buat. I think that was my mistake. Tapi alhamdulillah saya sempat rectify my mistake bila saya pada tahun 2011 mewujudkan Foresight. Foresight Studio itu diwujudkan atas kekecewaan saya. Bahawasanya idea besar tidak boleh sesekali diserahkan kepada orang lain. Mana kalau kita ada idea, gagasan besar, kita yang kena turun padang, kita yang kena bangunkan. Kalau ada satu pepatah, ada satu kenyataan, kalau orang bola yang abang-abang kita ni mungkin kenal kot, namanya Johan Cruyff. Okay, dia pernah sebut, Johan Cruyff siapa? Dia adalah pengasas kepada Total Football. Okay, sebelum Total Football wujud, orang main bola ni cacar merba. Dia tak ada sistem. Tapi malangnya, kalau perasan, Belanda tak pernah menang World Cup. Belanda suppose menang final tahun 74. Total Football start tahun 70. 70 Belanda tak tahu kat mana, rasa quarter final. Tahun 74 dia kalah final dengan Jerman. West Germany masa tu. Tahun 78 dia kalah sekali lagi dengan Argentina. Tahun 78. Kalau nak kira, that is actually the death of Total Football. Sebab dia dah kalah dua kali kempen Piala Dunia dengan menggunakan falsafah Total Football. Tapi apa yang dia kata? Dia kata it is better to lose a game with your vision rather than winning a game with other people vision. Dia kata lebih baik kita kalah satu perlawanan tapi dengan vision kita, vision of the playing, berbanding kita menang satu perlawanan menggunakan ataupun apply vision permainan orang lain. Jadi itu satu yang saya belajar tahun 2010. Kebetulan masa tu bila Steve Jobs meninggal,
ada nota yang diambil secara rahsia pun, ada menyatakan istilah yang sama, iaitu dia kata if you have a vision, institutionalize your vision. Kalau kau ada wawasan, kau kena institusikan wawasan kau. Okay. Petikan ini saya ambil daripada satu temu ramah oleh Head of Human Resource Apple yang diterbitkan di majalah Fast Company. Kemudiannya tahun 2011 saya mulakan Foresight. Jadi daripada situ saya menyatakan, rupanya kalau kita nak buat satu benda, kalau kita nak bangunkan bakat ni, mengikut acuan kita, versi kita, kita kena buat sendiri. Bermula dari tahun 2011 itulah perjalanan Foresight sehingga hari ini hampir dah dekat 11 tahun, dan hampir 10 tahun. Kita telah menjalankan pelbagai bentuk program pembangunan bakat. Baik daripada grup-grup dropout, grup-grup mahasiswa pun ada daripada UIA, dan juga belia-belia di seluruh negara. Jadi mana keseluruhannya kalau saya nak bincang, sebenarnya bakat ini adalah satu tajuk yang sangat tidak popular. Tidak popular disebabkan orang memaham istilah bakat itu sendiri pun sangat distorted. Distorted ni apa kita panggil? Sangat herut. Sangat herut kalau geng-geng, kalau orang kata sangat miring perbincangannya. Okay. Kerana apa? Kerana pembacaan kita akan menentukan citra pemikiran kita. Jadi kalau nak membaca berkaitan dengan pembangunan bakat ini, kena membaca buku-buku yang berkualiti. Terutamanya datang daripada bestseller list di Amazon ataupun New York Times. Nah, okey. Saya berbalik kepada surah Anbiya ayat 78. Apa pengajarannya dalam kisah Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud, bila mana mereka ditawarkan atau dikehadapankan kisah pengembala kambing yang mengadu bersama dengan seorang pesawah. Okey. Bila mana kambing-kambing yang dimiliki oleh pengembala kambing ini makan sayur-sayuran ataupun tanaman-tanaman petani tadi. Jadi dua-dua datanglah mengadu. Of course lah, petani lah yang mengadu. Sebab apa? Kambing pengembala tu makan habis sayur-sayur tanaman dia. Sebab itu yang dicadangkan mula-mula adalah supaya kambing itu diserahkan sebagai ganti rugi. Disebabkan kambing dah makan tanaman-tanaman petani itu. Jadi petani itu balik dengan memiliki atau jadi hak dia kambing-kambing yang dimiliki atau yang dimiliki oleh pengembala kambing tersebut. Sehinggalah Nabi Sulaiman mencadangkan idea baru yang lebih adil, yang lebih bijaksana dan lebih, boleh katakan, membuka mata. Nabi Sulaiman kata, apa kata kalau kambing ini dipinjamkan atau dipajakkan lah kiranya semusim, supaya petani ini boleh gunalah kambing ni, perahlah susunya, ketamlah bulunya, tetapi jangan disembelih. Habis dia musim, nanti serahkan kembali kepada pengembala tersebut. Maka seluruh orang yang datang di situ tergamam, tercengang dengan kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Maksudnya dalam konteks ini Allah sebutkan hikmah dan juga ilmu. Maknanya hikmah itu didahulukan daripada ilmu. Tetapi asasnya untuk mendapat seseorang yang memiliki kebijaksanaan, wisdom, selalunya sangat sedikit. Kalau yang ramai yang ada ilmu,
yang memiliki kebijaksanaan itu sangat kurang. Maka dalam konteks bakat, kalau saya ambil kerangka nasional, sudah tentu kita perlu punya keyakinan dan kesedaran bahawasanya ramai orang-orang dalam masyarakat kita ni yang bijak-bijak, yang berbakat. Kalau dalam konteks anak-anak muda ataupun orang-orang kampung, pelajar-pelajar, ramai pelajar-pelajar yang bijak-bijak, yang cerdik-cerdik, yang datang daripada latar belakang yang boleh katakan tidak meyakinkan kita bahawa dia ada kelebihan-kelebihan itu. Jadi kalau ambil daripada kerangka nasional, sebab saya nampak mungkin Harmonis pun perlu ambil tanggungjawab ini, iaitu dalam konteks masyarakat kita di Malaysia sekarang ni, kita berhadapan dengan kebejatan sistem. Kita berhadapan dengan sistem yang sudah ada defisit kepercayaan yang sangat menebal. Bahkan ada banyak benda yang berlaku dalam masyarakat kita ini tidak boleh diubah disebabkan sistem itu kekal ada. Walaupun ada perubahan politik, saya menulis tahun 2017 lagi dah. Saya sudah menyatakan bahawasanya saya tidak percaya kepada perubahan politik sebagai prasyarat kepada perubahan reform yang mapan dalam masyarakat kita. Tahun 2017 saya sebutkan. Dia tidak boleh, sebab kita tak boleh serahkan kepada orang politik. Orang politik dia ada cara macam mana dia nak menjadi culas, merubah dan sebagainya, sebab mereka kurang dan makin menipis rasa malu dan rasa tanggungjawab kepada masyarakat secara total. Saya bercakap ini dalam konteks peribadi, sebahagian daripada MP yang daripada Pakatan Harapan yang melompat ke Perikatan Nasional itu pun kawan-kawan saya, abang-abang saya. Jadi saya tahu apa masalah mereka. Menulis buku tentang perubahan dan sebagainya, tapi kekal akhirnya they are playing the same game. Rule of the game politik begitu. The winner takes it all. Jadi apa yang tinggal untuk kita? Maknanya yang tinggal untuk kita adalah kita kena membentuk sebanyak mungkin inisiatif, gerakan, idea perubahan yang bermula di peringkat warga negara, di peringkat komuniti. Sebab itu kalau dalam konteks orang kita, orang-orang bijak, budak-budak bijak di Malaysia ramai. Tetapi sistem kita tidak memungkinkan untuk orang-orang ini boleh flourish. Kalau dalam sejarah kita pernah dengar kisah Hang Nadim kan? Hang Nadim itu budak cerdik. Dan saya yakin ramai daripada adik-adik your generation adalah orang-orang cerdik. Dan saya yakin 10 orang, 9 orang yang ada dalam sesi ini memiliki bakat dan kecerdikan yang pelbagai, yang ada potensi dan perlu digilap. Tetapi kalau kita nak menggunakan single channel untuk kita mencapai benda tu, dan saya fikir dia akan susah. Jadi saya istilahkan beginilah. Kita tak mahu lagi kisah-kisah sedih atau kisah-kisah duka seperti Hang Nadim itu berulang dalam masyarakat kita. Jadi sebab itu wawasan saya tentang pembangunan bakat itu, ia harus diambil, dipikul dan dipimpin oleh anak-anak muda seramai mungkin. Sebab itu model ini adalah model kepimpinan yang bersifat ekosistem. Kita bukan nak bina satu benda yang kita nak kawal dan kita mencapai satu apa kita panggil pinnacle of success yang tertentu. Saya tidak ada metafora begitu berkenaan dengan kejayaan. Kejayaan pada saya adalah bila mana kita boleh melebar luaskan manfaat yang boleh dikongsi sama oleh orang lain. Kalau kita cerdik, kita pandai, kita bijak,
supaya kebijaksanaan kita itu, kelebihan kita itu boleh dikongsi oleh orang lain. Dia tak boleh kalau setakat lone genius kan. Dia genius seorang-seorang je. Tak boleh. Masyarakat kita memerlukan ramai orang yang berbakat ini dan dia perlu dicerna dan juga dibangunkan secara berbagai. Okey. Saya akan berikan sedikit. Saya nakkan perbincangan ini dengan banyak persoalan-persoalan atau participation daripada kawan-kawan, daripada adik-adik. Saya bagi beberapa lesson ya berkaitan dengan bakat ini secara ringkas. Pertama sekali, rule of the game simple saja. Iaitu kena niatkan setiap orang, mungkin ahli-ahli dalam your organisation, supaya membantu seorang yang lain untuk mengangkat potensi-potensi mereka. Okey? Benda ni berlaku kepada saya, of course dah lama lah, daripada seawal umur tahun 20-an, awal 21 saya memang dah banyak membantu anak-anak muda. Tetapi dalam masa yang sama, bila saya jumpa dengan Dr. Muhammad Yunus. Dr. Muhammad Yunus ni kenal kan? Grameen Bank founder daripada Bangladesh. Dia kata apa? Saya tanya dia, Dr. Yunus, can you advise how can I become like you? How can I change the world? Dia kata, Naim, you cannot change the world. You can only change the world if you started changing one person. Dia kata, go and get that one person. Dalam kisah dia, Muhammad Yunus, dia jumpa dengan seorang ibu tunggal yang berhutang dengan ceti. Itulah permulaan kepada kisah dia. Okey. Tetapi selepas itu barulah dia berkembang kepada lebih ramai. And itulah yang saya mulakan pada tahun 2011. Saya mulakan dengan seorang budak je. Okey, namanya Adam. Pelajar UIA, tapi dia drop pada tahun 2012. Dia drop dan lepas daripada situ barulah dia berkembang menjadi businessman dan kemudiannya sekarang ni dia dah membantu lebih ramai orang di luar. Jadi rule of the game yang pertama adalah bila nak cerita tentang bakat ni tak payah faham terlalu rumit-rumit. Iaitu kita kena bermula menjadi orang yang merubah orang lain. Cari seorang. Orang akan cakap, Naim, saya ni umur baru, ada seorang yang umur 21 Saya umur baru 21, Haikal baru 21, Nadia umur baru 20. Tidak. I tell you, sebenarnya untuk memiliki jiwa yang besar ni, dia tak ada age bracket. Okay? Ada benda yang kita perlu ada umur, ada kematangan. Tetapi untuk menjadi seorang yang berjiwa besar, dia tak perlu ada umur-umur tertentu. Okay? Memadai dengan umur yang ada sekarang, Syakirin 20, Nuha 22, Faiz 25. Okay? Kita boleh membina jiwa yang besar bila-bila masa. Okay? Bermula dengan kita membantu orang lain. Tapi ada persoalan kedua. Persoalan kedua adalah, kalau saya nak bantu orang lain, apa yang saya nak bantu? Saya pun lebih kurang lain macam dia hanyutnya. Kami pun pening kepala. Dan itu persoalan yang kedua. Bermaksud dalam konteks tu sudah tentu saudara-saudari perlu memiliki kapasiti. Sudah tentu kita perlu sentiasa terkehadapan. Kan? Sentiasa mendepani perubahan. Sentiasa menjadi contoh teladan yang baik kepada orang lain. Maka dengan cara itu, orang lain akan melihat kita sebagai someone yang boleh mereka dapatkan nasihat, dapatkan bantuan dan sebagainya. Itu pertama. Kedua, lesson dari segi pembangunan bakat kalau saya nak cerita adalah this is real.
Kenapa kita suka social media? Sebab social media ini satu bentuk drug dadah. Kan banyak kajian kan, kalau kita baca, siapa yang berminat baca tajuk yang berkaitan dengan behavioral economics atau behavioral science. Dia ada satu dadah yang bagi apa, deforming, yang trigger otak kita untuk sentiasa mencari instant gratification. That's the word, instant gratification. Kita nak reward tu cepat. Sebab tu bila kita post sesuatu di Instagram atau kita upload sesuatu, bila orang mula like ataupun share ataupun komen, kita akan seronok. Okay, siapa yang nak study lebih ni, berkaitan ni, saya sangat galakkan. Sebab area ilmu ni area yang sangat baru, iaitu kita panggil lah behavioral economics atau behavioral science. Okay, saya ada tim di Foresight yang memang mengkaji tajuk ini. Tetapi yang menjadi cabaran adalah apa benda yang baik yang kita buat sekarang, dia memerlukan masa. Okay, maknanya asas ilmu tu sama je yang Imam Syafi'i sebut tu, memerlukan masa. Okay, jadi tetapi musuh yang paling besar sekali adalah diri kita sendiri, iaitu kita kena berperang tiap-tiap hari. Kita nak memilih sesuatu yang long term, yang tidak popular, yang tidak viral, tetapi dalam masa yang sama dia membangunkan sesuatu, membina substan, membina kualiti, berbanding dengan satu lagi, kita memilih jalan yang instan. Sebab itu ramai sekarang ni orang memilih jalan yang instan. Sebab jalan yang instan itu selalunya lebih menyeronokkan. Sebab itu kalau siapa-siapa yang biasa buat training kan, saya banyak buat training zaman-zaman awal 30-an saya. Daripada awal 20-an, saya start saya punya training business umur 20 masa di UIA. Sampai umur 33-34 saya stop running training. Sekarang ni saya dah tak buat training sangat dah. Salah satu modul yang saya rasa yang paling ketara pentingnya adalah kita mengajar diri kita, kita panggil peserta, supaya peserta dia bila macam kita buat program motivasi kan, kita suruh let's say 200 pelajar bangun dekat dewan, bangun. Kita cakap dengan pelajar ni, okey, kita akan minta mereka kira sambil pejam mata selama 3 minit. 3 minit ataupun 180 saat. Ada siapa-siapa tak pernah buat modul ni dalam latihan? Is there anyone? Tak ada? Okay, let me explain. Dan kita suruh dia bangun dan kita suruh dia, okay, pejam mata, mula kira 3 minit atau 180 saat daripada sekarang. Dan kita tengok pelajar akan kira. Tapi selepas daripada beberapa ketika, tak sampai seminit kadang-kadang, selalunya seluruh dewan tu atau semua peserta dah duduk lah. Kita tanya dia, kenapa duduk? Jawapannya adalah kata, mungkin saya kira salah. Okey, kita bangun balik. Kita suruh bangun balik, lepas kita cakap, okey, kali ni cuba kira betul-betul. Kita siap bagi teknik macam mana nak mengira in between seconds tu kan. How to really kira, calculate the in between second correctly. Kita siap buat latihan. Dan mula balik, bangun balik semua. Dan kira balik 3 minit daripada sekarang. Apa yang terbukti adalah selepas 3 minit, dalam pengalaman saya tak sampai 5 orang. Daripada kalau average 200 orang, tak sampai 5 orang yang masih kekal berdiri pada saat terakhir yang ke-180. Dan kita cuba tanya yang lain-lain, kenapa diorang duduk? Teknik dah betul. Teknik mengira dah betul. Jawapan mereka average sama saja. Iaitu
saya rasa kawan saya semua dah duduk. Jadi maknanya, sukses ni sebenarnya, we are overwhelmed by success. Sebenarnya kita tak mahu sukses sebenarnya. Sebab, to achieve something is a lonely job. Even to calculate 180 second is a lonely job. Then you expect people to achieve something in life. Sebab tu bila saya kira budak-budak yang boleh capai 180 saat tu, saya cari budak-budak tu sampai sekarang. And some of those kids are in my team now. Kerana apa? Saya tak kira dia skor berapa SPM. Saya tak kira dia datang daripada family macam mana. Tapi kalau dia boleh menahan untuk reward diri dia secara instant, maknanya dia bertahan untuk menjadi seorang yang sunyi, lonely, untuk mencapai sesuatu, then I'm sure this guy will do something and will make something in life. Okay, begitu caranya untuk kita melihat orang yang sanggup untuk menangguhkan kepuasan atau tidak. Okay, itu nombor 2. Nombor 3, last, iaitu berkaitan dengan dilema paling besar pada saya. Dilema banyak, tapi dilema paling besar adalah macam mana kita nak menyeimbangkan untuk menjadi seorang yang berfikiran ke hadapan dengan orang yang melihat ke belakang atau melihat sejarah dan juga menjadi strategis pada ketika sekarang. Ini adalah dilema yang biasa berlaku kepada setiap orang. How do we spend our energy and our thought and our time setiap hari? Macam mana kita nak rancang benda yang ke depan? Berapa peratus yang kita kena fokuskan untuk kita merancang sesuatu pada masa akan datang? Kerana hujah yang begini, apa yang kita lalui hari ini adalah apa yang kita rancang dahulu. Kalau dalam konteks negara pun, kalau kita tak rancang bakat anak muda atau generasi akan datang, maka kita tak tahulah apa yang akan berlaku pada tahun-tahun yang mendatang. Jadi mana dalam konteks pemikirannya, kita kena mengambil sedikit portion daripada energi kita supaya kita fokus apa yang kita nak rancang pada masa akan datang. Saya dalam satu tim yang diasaskan oleh Tan Sri Profesor Muhammad Kamal Hassan di UIA dengan I think about 7-8 grup bercerita tentang merangka satu naratif. Tajuk dia Muslim Foresight 2077. 2077 bermaksud hijrah, tahun hijrah yang ke-2000. 1600. Maknanya di situlah yang kita rancang macam mana pemikiran masa depan umat Islam akan terbentuk. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga kena melihat ke belakang. Melihat ke belakang untuk menengok apa benda sebenarnya yang berlaku sebelum ni. Sebab tu satu trap yang saya selalu lalui adalah kita nak melihat masa hadapan tanpa kita sempat menoleh seketika apa yang sedang berlaku sebelum ni. Apa yang sudah berlaku sebelum ni. Dan saya yakin kalau dalam konteks fafahamna Sulaiman wa kullan atainahu hukma wa ilma, hikmah itu dalam konteks sekarang ni adalah kita mempunyai pemikiran masa hadapan, tetapi kita bermula itu dengan berhati-hati melihat apa yang berlaku sebelum ni. Supaya apa? Bukan kita nak bernostalgia dengan masa lepas, tetapi untuk menjadi pengajaran. Siapa tadi ada seorang yang datang daripada Fakulti Sosiologi Antropologi kan? Saya rasa orang sosiologi, orang antropologi sangat penting sekarang ini melihat dan memahami tingkah laku orang Melayu. Saya yakin ini semua orang Melayu ya. Campurlah Banjar, Jawa, Minang, Pening apa semua. Kan? Tapi asasnya adalah masalah yang kita lalui sekarang ini dalam masyarakat kita, kiralah politik ke, ekonomi ke, isu kartel daging ke, apa benda pun adalah tingkah laku orang Melayu dalam kumpulan yang besar. Okay? Yang itu sebenarnya yang menjadi halangan terbesar perubahan. Kalau kita nak compete sebagai satu negara,
yang dikelilingi oleh negara-negara di rantau yang bakal menjadi rantau paling maju dan paling pesat membangun untuk 30 tahun ke 50 tahun akan datang, kita akan ketinggalan. Kerana apa? Kerana minda orang Melayu dalam kumpulan yang besar, tiba-tiba dia akan menjadi sangat konservatif, sangat takut kepada benda yang tidak diketahui, yang sehingga kan kita tak boleh nak bergerak. Dan saya yakin adik-adik dalam tim Harmonis ni adalah kumpulan-kumpulan yang boleh memahami beberapa sisi-sisi yang rumit. Persoalan mengamalkan agama Islam dalam kerangka kehidupan atau masyarakat yang majmuk. Dalam masa yang sama ingin memimpin masyarakat yang pelbagai ini dengan kekuatan apa kita panggil dengan kekuatan dan juga kepercayaan, kan? Kita mempunyai credibility, tetapi dalam masa yang sama credibility dan kompetensi, dan dalam masa yang sama kita menjadi seorang yang dipercayai, qawiyun amin, menjadi orang yang kuat dan menjadi orang yang dipercayai. Dalam masa yang sama untuk nak bawa idea-idea baru, idea-idea perubahan kepada generasi yang akan datang. Kalau kita terus membawa naratif Melayu Muslim yang tidak bersifat progresif, yang tidak bersifat inovatif dan tidak mencipta masa depan dengan citra zamannya, maka kita akan ketinggalan sangat jauh. Sebab itu saya memilih jalan ini, jalan yang sangat sunyi, buat dengan cara saya sendiri adalah lantaran melihat bahawa kalau saya terlibat atau saya join mana-mana institusi, saya tidak boleh bercakap dengan nada ni. Mungkin ketua pengarah saya, bos saya, chairman saya akan panggil saya next week, akan kena panggil. Kerana di zaman ini untuk bercakap dengan keyakinan datang daripada nurani sini sangat mahal harganya. Dan saya sanggup bayar harga itu dengan apa nilai sekalipun. So, pada saya, hanya saya boleh hidup sebagai manusia yang sihat, pemikirannya, intelektualnya, kalau saya mampu bercakap berdasarkan pemikiran saya dan bercakap dengan hati nurani saya. Dan Alhamdulillah for the last 15 years saya dah lepas grad, saya dah buktikan saya sanggup untuk membayar apa-apa harga pun untuk saya speak up dan berdiri dengan keyakinan tersebut. Jadi asasnya begitu untuk perbincangan yang berkaitan dengan talent management ini. Okey, saya serahkan kepada Syakira untuk memulakan perbincangan. Saya lalukan soalan-soalan yang panas-panas dan provokatif. Wallahualam. Okey, terima kasih Encik Naim atas perkongsian. Rasa macam tak puas sebab sekejap sangat kot So macam mungkin pasti kita boleh susun second session, tak apa, yang tu kita bincang nantilah. So nak buka kepada soalan. Mungkin kita boleh pergi kepada soalan yang sebelum ni, yang saya ada bagi pada Encik Naim tu. Ke nak buka kepada audience dulu Buka kepada audience dulu pun better. Okay, alright. Okay, kalau ada yang ada soalan boleh beritahu, boleh buka mic ataupun boleh tulis. Assalamualaikum. Saya nak tanya untuk Encik Naim lah. Basically, tadi Encik Naim bercerita tentang pengalaman di Encik Naim, macam mana Encik Naim menerajui talent corps yang dikelola sekarang oleh kerajaan, dan juga afterwards foresight lah. Di mana saya macam dia triggered to know your own planning lah, secara maknanya initially macam mana Cik Naim boleh timbul idea untuk menggerakkan talent corps tu, dan juga yang sekarang ni foresight tu sendiri lah. Okay,
Mungkin saya boleh share dengan Syakira dekat WhatsApp nanti. Saya punya roadmap yang terbaru. Maknanya kalau asasnya apa yang saya mulakan dari itu, saya mencadangkan begini. Supaya setiap orang pada umur 10 ke 12 tahun, mereka ada kepelbagaian bakat yang dijana di peringkat sekolah ataupun di peringkat komuniti. Itu dia punya plan asal tahun 2010. Tetapi ada satu grup, kalau siapa pernah dengar Ainun Business School, ABS, mereka telah license out daripada saya sekolah bakat tu sendiri. Maknanya sekolah bakat tu menjadi sekolah by its own. Okay. Walaupun projek itu tidak begitu berjaya, sekarang ni mereka telah memiliki satu akademi bakat. Akademi bakat ni diasaskan dan sekarang ni berada di Bangi. Okay. Jadi itu sebenarnya yang asas yang awal berkaitan dengan gagasan saya berkaitan dengan bakat. Okey, saya share kemudiannya berkaitan dengan idea bakat yang sekarang ya. Bila saya tengok sekarang ini, to be fair, zaman tu bila kita cakap berkaitan dengan bakat, saya bercerita tentang cabaran pekerjaan, perubahan sistem ekonomi dan sebagainya. Pada tahun 2010, 2009, tak ramai yang nak dengar. Sebab masa tu mereka rasa macam betul ke Mamat ni bercerita. Dan in fact saya pernah dihalang atau diberhentikan daripada bercakap dalam sesi talk di satu universiti kerana mereka penganjur merasakan bahawasanya saya telah menggoncang fundamental kepercayaan universiti itu tentang pekerjaan dan sebagainya. Saya diberhentikan daripada bercakap dan penganjur akhirnya kata minta maaf, kami takut kalau pelajar akan memberontak ataupun mempersoalkan keabsahan dan juga status quo universiti itu sendiri. Saya punya jawapan begini. Kalau apa yang saya katakan ini tidak betul, dakwa saya. Okey. Saya datang dengan hujah, saya datang dengan report. Bila saya diminta untuk memberikan detail report-report yang saya senaraikan, satu yang sangat mengejutkan adalah kebahagiaan boleh katakan almost 100% daripada report-report itu tidak pernah dibaca dan memang secara sistematik memang disorokkan daripada pengetahuan pelajar. Jadi saya timbulkan satu persoalan. Sampai bila sebenarnya kita nak menutup mata dan telinga mahasiswa untuk mengetahui perkara yang sebenar? Okey, tentang situasi ekonomi, tentang cabaran masa hadapan. Okey, dan disebabkan itu bila daripada talk itu juga yang menyebabkan saya rasa I need to do something on my own. In fact sebenarnya lepas tahun 2010 tersebut, saya memang tidak pernah langsung dan saya memang tidak menerima apa-apa jemputan. Dan saya tidak melayan apa-apa jemputan daripada universiti. Sehingga pada tahun 2017, USIM menjemput saya dan membantu Dr. Zulkifli Hasan membantu Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM pada tahun 2017. Sebelum beliau menjadi Timbalan Rektor di UIA. Jadi konteks perbincangan ini adalah sejauh mana anak-anak muda diberikan ruang
untuk empower diri mereka sendiri. Itu saya rasa kerangka bakat yang saya nak cuba serlahkan. Syakira, ada tak dapat mesej? Ada? Okey, boleh tak share yang itu? Boleh. Okey. Okay. Jadi saya share terus roadmap-nya. Okey, maknanya Tuan Faiz dah bertanya tu, yang lepaslah. Maknanya kalau nak tengok National Talent Roadmap masih ada lagi di laman web. Type dia Malaysia National Talent Roadmap. Ada. Tetapi ini satu lagi lah. Sebagai anak muda, kita kena faham macam mana kita nak design polisi. Itu satu knowledge yang penting. How we design a policy at the national level. Okay? Banyak kursus-kursus yang dibuat berkaitan on policy making. Tetapi dalam masa yang sama, saya banyak bercakap dengan ahli parlimen, terutama ahli parlimen muda-muda. Saya berhadapan dengan cabaran dengan parlimen muda ini yang terdidik daripada sekolah politik. Mereka melihat semua dalam kerangka politik. Siapa sini ada siapa daripada social sciences? Okey, tadi yang siapa tadi ya? Yang social sciences yang perempuan seorang ni. Saya tak ingat ni. Nuha ke Najiah yang daripada sociology kan. Kalau social sciences kita panggil political science, sociology, anthropology, psychology, communication. Sebenarnya kerangka ilmu social science ini yang dirintis oleh Ibn Khaldun dan dibawa oleh tokoh-tokoh sosiolog besar di negara di rantau ataupun di zaman Eropah, kegilman Eropah macam Max Weber dan sebagainya, tidak meletakkan dia meletakkan ilmu social science ni sama. Tetapi dalam konteks Malaysia, perasan tak? Orang kita hanya akan melihat political science itu di atas. Bukan dari segi hierarchy of knowledge, tetapi hierarchy of importance. Kita akan selalu tengok, orang tu pandai, orang tu kaya. Dia dah kaya, dia pandai, dia cemerlang, dia dapat semua, dia akan jadi ahli politik. Mana naratif kita dalam masyarakat adalah, di hujung pencapaian seseorang itu adalah politik. Okay? Tetapi tak susah untuk kita tengok ke belakang bila kita tengok masyarakat kita ini adalah masyarakat feudal. Kita sentiasa merasakan bahawa kalau kita nak membuat sesuatu perubahan, kita kena ada kuasa. Jadi kita kena jadi ahli parlimen dan sebagainya. Jadi latihan yang diberikan kepada orang-orang ini adalah dalam bentuk polisi. Macam mana nak membuat perubahan dalam skala yang besar. Tetapi saya ada option baru. Option baru saya adalah anak muda yang berbakat, dia kena juga belajar ilmu membuat perubahan ni dalam bentuk startup. Okay, ilmu yang berkaitan dengan startup ni banyak lah. Dan saya boleh sebutkan lah pelbagai lah kan. Dari segi cara pemikirannya yang bersifat design thinking. Cara pemikiran yang bersifat temporary. Startup itu kan istilah dia is a temporary hypothesis of a business idea that yet to be proven. Itu sebab tu kita panggil namanya startup. Kan? Jadi imbangkan antara dua. Cara pemikiran policy maker dan juga cara pemikiran startup. Kedua-duanya kena ada. Sebab kalau kita gunakan polisi sahaja untuk nak membuat perubahan dengan skala yang besar, perubahan tidak berlaku dengan cara yang begitu. Perubahan berlaku secara kecil-kecil. Sebab itu banyak polisi yang dicipta atau dirangka oleh orang politik bersama dengan orang pegawai kerajaan gagal. Kerana mereka tak duduk di bawah. Kalau kita sebagai startup founder, kita ada idea bisnes, idea perubahan, kita yang buat sendiri dulu. Kita validate idea. Kita bercakap dengan kita punya stakeholder. Lepas tu baru kita bina prototype. Kita test
kita uji assumption kita. Lepas tu baru betul assumption kita itu tepat, baru kita skalakan. Jadi saya bercakap dengan banyak MP muda pun, mereka tak terdedah dan tak terlatih dengan pemikiran ini. Jadi akhirnya masyarakat kita kekal feudal. Tapi jangan ingat feudal itu raja je tau. Kita sendiri pun sebenarnya melekat banyak dalam diri kita pemikiran dan darah feudal tu. Sebab tu saya cakap terus terang, saya insulate diri saya. Saya memang menyorok untuk tidak terpengaruh dengan kumpulan-kumpulan besar ini yang membawa cara pemikiran feudal. Okey, feudal ini tak perlu bertengkolok. Tak perlu bersampin ataupun duduk di istana ataupun pembesar-pembesar diraja. Feudal ini adalah state of mind. Bahawasanya perubahan berlaku kena datang daripada atas. Orang kecil, anak muda tak boleh buat. Okay? Dan indoktrinasi ini kekal sehingga sekarang. Okay, Syakira, boleh share? Okay, so Yang Syakira nak share ni adalah snapshot apa yang bakal berlaku. ni yang tadi Yang saya hantar dekat WhatsApp. Okay, sekejap. Ada. Sekejap Okay, tak apa. Dari screen. Nampak tak? Oh, sorry. Okay. Okay, ya. Okay, good. Okay, Foresight, kita ada 6 anak syarikat. Foresight, saya tubuhkan dalam kerangka education. Foresight Education memang fokus kepada idea-idea perubahan pendidikan. Tapi dalam masa sama, of course, kita juga dalam bidang perundingan. Foresight sudah ada rep partners di Indonesia, di Brunei dan di Singapura. Tapi yang untuk yang ini, yang saya share ini adalah satu yang sangat baru yang menjadi kami punya flagship lah, signature. As the name suggests, Foresight, kita memang ada latihan khusus tentang cara pemikiran yang komprehensif berkaitan tentang merancang dan juga design masa depan. Untuk ini adalah kita punya roadmap terbaru yang kami baru concludekan baru-baru ini dan kita akan mula gerakkan di peringkat daerah. Okay, saya dah bercakap dengan beberapa stakeholder. Sahabat-sahabat dalam Ikram pun saya dah bercakap dengan beberapa orang. Kami dah bincang dengan tim Arba. Hari tu tim Arba datang ke rumah saya bincang half day berkaitan dengan perkara ini dan tim-tim yang lain. Ini is going to be a national project. Tetapi Foresight akan lead benda ni secara grassroots. Okay, begini. Tajuk dia Capturing the Talent Pipeline. Ini adalah usaha bagaimana kita nak menyusun balik struktur atau juga flow masyarakat ataupun bakat. Target kita adalah orang yang umur 15 tahun. Okay. Kalau yang lepas 15 tahun tu, dia akan menjadi mungkin supplementary. Dia akan hanya suplemen sahaja kepada proses ini. Ini adalah, the future is going to be like this. This is our version. Ini kami punya wawasan kami. Talent roadmap generasi akan datangnya begini sifatnya. Okay. Of course, benda ni dah dirangka hampir 3 tahun
Tetapi selepas COVID, saya diminta oleh satu klien lah, saya tak mau sebut satu universiti, universiti awam, universiti swasta. Universiti swasta tu terpaksa memohon suntikan modal yang baru daripada pemegang saham utamanya sebanyak 100 juta ringgit. Hanya disebabkan kesan daripada COVID ni lah. Jika tidak, universiti itu terpaksa membuang hampir 60% daripada pensyarah dan juga kaki tangan pentadbirannya. Okey. Jadi bila kami dapat assignment ni daripada universiti tersebut dan bila kita cadangkan di peringkat pengurusan, akhirnya universiti itu syarat kami dengan universiti itu adalah, if you want to do this, macam saya sebut lah, Forsat will take the lead. Not that university. That university only become our shareholder. You can have one representation dekat board of directors. Dan mungkin CFO, Chief Financial Officer saja. Tapi the rest will be run by Forsat. Tetapi akhirnya mereka tak bersetuju kerana mereka still lagi nak nama universiti itu ada dalam projek ini. Saya cakap, I don't beg for your money. Because macam saya sebut awal tadi, I believe in this structure. Okay, of course, it is based on countless report by reputable consulting outfit and advisories all over the world. Okay, so inilah when it comes to being, this is going to be the future of talent. Okay, saya tengah pertama ya. Ini adalah projek bila mana kita nak, kalau tengok yang ini ni, ekosistem ini, kita design, tak ada satu pun yang melibatkan sekolah dengan universiti. Perasan tak? Mana sekolah universiti? Sekolah dan universiti berada di luar daripada ekosistem ini. Okay. Ya, kalau siapa-siapa yang nak berminat tajuk ini, boleh cari sekolah masa depan. Saya lancarkan tahun 2018. Projek namanya Sekolah Masa Depan. Banyak pemikir-pemikir berkaitan pendidikan yang menyumbang untuk projek tersebut. Tapi hujah saya dalam projek sekolah masa depan lagi pun adalah masa depan bakat dan masa depan pendidikan bukan lagi bersifat institusi. Masa depan bakat dan masa depan pendidikan akan bersifat komuniti. Mana komuniti tertentu yang akan mendepani pembelajaran dan pendidikan, bukan institusi. Saya ambil contoh, ML Studio. ML Studio adalah contoh yang paling jelas. Bagaimana orang kita nak belajar. Dia nak tahu sesuatu, tetapi dia tak nak belajar secara formal. Mungkin dia nak belajar secara formal kemudian. Itu pertama. Terusnya, bila kita tengok dalam roadmap ini, saya bahagikan kepada umur 17, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 25. Okay. Idea ini korang nak copy lah. Saya alu-alukan. Sebab ini adalah pada saya penawaran, proposition saya, bahawa generasi akan datang, kita kena ubah naratif dia, nasibnya dengan cara baru. Saya akan terangkan satu persatu ya. Talent pool. Apa itu talent pool? Talent pool adalah bakat yang berterabur dekat seluruh Malaysia. Mengikut kajian kami, anak-anak muda di luar bandar represent more than 60%. Sebab Forsat ada satu cawangan di Benut, Johor. Kalau type dekat Facebook, namanya Forsat Academy Benut. Kita dah eksperimen lebih 4 tahun. Bakat-bakat di luar bandar sebenarnya lebih berpotensi daripada bakat di dalam bandar. Okay. Jadi talent pool ini kita akan bahagikan berdasarkan daerah. Sebab tu saya ada tanya dengan Syakira hari tu.
Kan? Harmoni ni ada di mana? Di universiti. Di peringkat daerah, di peringkat mana-mana lain ada tak? Sebab saya nak melihat potensi. Bagaimana kita nak gerakkan ekosistem ini. Okey. Umur 7-14, kita takkan melibatkan banyak aktiviti. Kita hanya melibatkan satu sahaja. Yang kita panggil sebagai pedagogi pemekasan, empowerment pedagogi atau pedagogi. Okey. Cabaran pendidikan kita, bakat kita hari ini, kenapa bakat kita lemau, bakat kita macam tak boleh nak pergi berbanding dengan bakat-bakat di negara-negara lain. Antaranya adalah pedagogi pendidikan kita semuanya bersifat follow the rules. Okay, kita memang design pedagogi pendidikan kita untuk melahirkan pengikut. Kita instill dalam bahasa kita, kita berleksikon nilai-nilai yang tak memperkasa. Okay, contoh, kalau kita persoalkan guru, kita panggil budak tu kurang ajar. Itu namanya critical thinking. Kalau seorang pelajar tu nampak terkehadapan, kawan-kawan lain cakap, mamat ni poyo. Tapi itulah credibility. Kalau pelajar-pelajar itu nak menunjukkan ialah cita-cita keseniannya, ada kawan-kawan yang komplain ini mamat jiwang. Tapi dalam empowerment pedagogi, kita panggil itu sebagai empathy. Jadi kita kena design pedagogi daripada awal. Of course saya boleh senaraikanlah semua literature dia. Daripada mana saya dapat empowerment pedagogi ini. Tetapi asasnya dua sahaja. Satu, kita bina umur 7-14 ni dua benda je. Tak kira lah dia habis khatam Quran ke, dia faham tajwid sampai habis ke tidak, dia mahir fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar tu ke tidak, tak kisah. Okey? Tetapi kita hanya bagi dua je dalam empowerment pedagogi ni. Pertama, dia bina impian peribadi dia. Okey? Masyarakat ini hanya akan boleh bangun bila anak muda ada impian. Dan impian itu disalurkan dengan harapan dia boleh cipta nilai. Value creation. Maknanya soalan yang dia akan tanya setiap hari dia bangun pagi, iaitu macam mana aku nak capai impian aku? Dan kedua, macam mana aku nak memberi manfaat kepada orang lain? Dua soalan tu, jangan pening-pening kepala. Tak payah cerita tentang PISA ke, TIMSS lah, skor inilah, dapat berapa exam dan sebagainya. Tak payah bincang. Bincang yang ini je. Yang lain-lain tu masing-masing lah. Nak hantar anak dekat British Council ke, nak hantar kat ini ke, robotik ke, coding ke, tak kisah. Tetapi dia hanya bermula pada umur 15-17. Yang saya gunakan istilah sebagai micro learning. Okay, siapa-siapa kalau pelajar sekarang ni yang kenal dah micro credential. USM dah buat besar-besaran dengan openlearning.com. Dia panggil micro credential. Micro learning atau micro credential ini adalah satu perubahan yang orang tak perasan atau orang tak mendengar. Bahawasanya sekarang ni orang belajar secara mikro. Maknanya kalau satu kurikulum tu dia tak boleh kita himpunkan dengan jumlah yang besar atau dengan kurikulum yang terlalu panjang. Sebab attention span kita, otak kita sekarang ni dah makin jadi apa kita panggil short lived. Kita tak boleh tengok movie yang lama-lama pun tidur kita. Kan? Kalau tengok bola pun kita tengok gol je. Dan jangan salahkan budak saja. Bapa budak pun masalah. Okey, saya anak 4 orang. Sekolah menengah 2 orang, 2 orang sekolah rendah 2 orang. Nak marah macam mana? Bapa pun sama. Kan? Layan YouTube. Semua jadi kita jadi short lived. Kita punya attention span kita. Jadi semua pembelajaran sebenarnya kita belajar melalui micro learning. Micro learning dan masa sekitar is about 2 hours program sampai 2 weeks program. Ikutlah adalah macam workshop dia dan sebagainya. Okay. Dan daripada situ umur 15 sampai 17 sebenarnya
kita takkan cerita lagi dah tentang masuk ijazah ke tidak, masuk vocational ke tidak dan sebagainya. Kita akan mulakan terus dengan pecahkan. Lepas dia belajar micro learning tu, saya ambil contoh ya. Micro learning yang paling popular sekarang ni adalah macam mana nak buat video. Okay? Macam mana nak buat video yang menarik. Kalaulah itu micro learningnya, okay, contoh kita sebut micro learning tu 17 jam. Dengan certification dan sebagainya, dindong-dindong dengan assignment mungkin 2 minggu. Jadi belajar tu boleh decide dah. Sama ada dia nak jadi side hustle atau freelance. Atau dia nak run ataupun dia nak join apprenticeship dengan mana-mana syarikat ataupun startup yang berkaitan dengan filmmaking ataupun video making. Atau dia nak join incubator ataupun dia nak belajar terus dengan practitioner atau mentor melalui mentoring program. Mana ya umur 15-17 tu, budak umur berapa tu? Tingkatan berapa? Tingkatan 3, 4, 5. 3 tahun. Dalam masa 3 tahun, COVID tak COVID ke, buatlah sebanyak mungkin micro learning. Okay? Anak saya sekarang ni tengah belajar bagaimana nak buat arca daripada gangsa. Wow. Okay? Sculpture, workshop. Kumpulkan sebanyak mana micro learning dalam bagai-bagai bidang pun tak kisah. Nak buat apa? Coconut shake, buat. Nak design printing baju, buat. Apa-apa jenis micro learning. Mana 3 tahun tu sekurang-kurangnya boleh ada sekitar 5 ke 10 micro learning. Maknanya kalau dari segi belajar, budak-budak ni masa tetap dalam 3, 4 dengan 5. By the time dia nak habis SPM, dia dah ada 5 ke 10 micro learning yang dia lalui. Dan daripada situlah program kedua baru bermula yang kita panggil sebagai Talent Investment Program. Talent Investment Program ni adalah bila mana syarikat ataupun organisasi yang nak menggunakan kemahiran-kemahiran yang dah belajar selama 3 tahun tu untuk masuk ke dalam organisasi dia. Itu istilah dia talent investment. Talent investment bermaksud orang cari bakat dan dia sanggup invest. Contoh, ada satu syarikat tu, dia memang nak cari interior, graphic designer dan juga animator. Dia perlukan 7 orang. Jadi dia akan invest kepada kursus yang dia nak cari daripada micro learning punya team tadi tu, 7 orang. Tapi yang masuk bukan mesti yang masuk lebih ramai. Mungkin yang masuk 20 orang, 30 orang. Jadi 7 orang akan fully employed. Tapi selepas itu ada sebahagian daripada 30, daripada 7 dah fully employed, dia balance tu mungkin akan jadi individual, jadi pekerja bebas, independent worker. Atau yang sebahagian dia akan jadi solopreneur atau micropreneur. Dan benda ni akan berlaku dalam masa beberapa tahun, 18, 19, 20, sekitar 3 tahun. The moment dia masuk umur 20 tu, dia dah boleh decide dia nak buat apa. Pertama dia nak masuk degree, dia nak buat PJJ ataupun part-time university, ataupun dia nak terus kerja, ataupun dia nak terus jadi independent worker, ataupun terus nak jadi entrepreneur. Itu yang saya istilahkan sebagai work crafting. Work crafting adalah kita sebagai individu yang design. Kita nak buat apa? Kalau zaman kami dulu, ramai orang momok kan. Kerja kuat-kuat, kerja sampai nak mati, jadi kaya, lepas tu bersara. Duduk kat pantai hari-hari. Buku-buku yang saya boleh sebut Retire Young, Retire Rich. Rich Dad, Poor Dad, Robert Kiyosaki. Kalau di Malaysia, Azizi Ali. All these millionaire celebrity speaker ni sentiasa bercakap tentang kaya cepat, bersara cepat, lepas tu boleh lepak terus. Saya rasa idea ini sangat meleset. Sebab kalau nak tunggu kita kaya betul, lepas tu saya rasa
kita akan menjadi sangat individualistik dan akan menjadi sangat selfish. Sebab kalau nak tunggu betul certain threshold, ada duit 1 juta, 2 juta dekat dalam akaun baru kita nak bantu orang, baru nak terlibat dalam masyarakat. Saya rasa itu adalah hujah yang sangat meleset. Sebab tu bila saya design work crafting ini adalah kita tak perlu jadi kaya sekaya-kayanya. Sebenarnya memandai ingat apa yang kita ada sekarang, kita sebenarnya dah boleh satu, bekerja untuk menjana keuangan. Tapi dalam masa sama kita boleh pursue passion kita, minat kita. Dalam masa yang sama juga kita boleh membantu orang lain. Okay? Dan dalam masa sama kita boleh take care family, mak ayah, anak-anak dan sebagainya. Jadi maknanya sekarang ni blending work crafting ni adalah blending yang umur 40 lebih baru nak cerita. Yang kita nak designnya jangan. Kita design work crafting ni as early as 21 years old. Sebab tu kalau tengok orang-orang yang berjaya, orang-orang yang hebat-hebat, mereka ada banyak purpose. Mereka ada banyak function. Dia multitasking and multifunctioning. Dia ada role yang banyak. Dia professional, dia pegang NGO, dia run dia punya independent firm. Dalam masa sama dia ada some social ventures dan sebagainya. Jadi these are all some of the roadmap yang saya kongsikan. Yang di belakang tu mungkin lebih bersifat tentatif, tapi that's how the whole roadmap should look like for the next couple of decades. Dan kita akan run benda ni di peringkat daerah. Di setiap daerah kita akan ada local co-founder yang akan initiate projek ni di peringkat daerah. Sebab kita nak jumpa bakat-bakat itu. Okay, bakat muda yang cerdik-cerdik ini yang punya kecerdikan yang kita tak sangka ada berterabur di seluruh Malaysia. Mungkin keluarga kita, mungkin jiran kita. Kita tak tahu. Tetapi yang saya yakin adalah dia datang daripada tempat yang paling tak pasti. Siapa yang pernah tengok cerita The Man Who Knew the Infinity? Cerita pasal siapa? Genius matematik daripada India tu. Siapa nama? Ramanujan ke Ramanujan. Kalau di Cambridge tu dia duduk di sebelah Isaac Newton dengan Einstein. Di hujung cerita itu yang saya seronok bila mana profesor yang berbangsa Inggeris tu kata. Dia kata greatest mind often come from the humblest of the origin. Orang-orang yang hebat-hebat ni datang daripada latar belakang yang paling humble. Kan? Kadang-kadang kita tak menyangka ada orang-orang bakat-bakat yang hebat ini datang daripada keluarga-keluarga yang sangat miskin. Yang sangat keluarga bercerai-berai. Mak ayah bergaduh dengan mak bergaduh-gaduh. Tapi bakat tu datang daripada keluarga yang cacah merba. Ada bakat yang datang daripada bapa masuk penjara. Ada. Jadi kita rugi, sebagai masyarakat kita akan rugi kalau kita tak dapat trace bakat-bakat ni. Dan sebab tu saya nampak harmoni boleh berperanan. Bukan sekadar di peringkat universiti, tapi di peringkat masyarakat secara umumnya. Okey, wallahualam. Okey, rasanya satu perkongsian yang cukup penuh dengan konten lah, saya kira. Sebelum kita teruskan, ada soalan lagi tak? Sebenarnya kita dah macam lebih bermasa, tapi last record. soalan. Cik Naim kalau boleh suggest buku ataupun pembacaan lanjut lah tentang talent management ke? Maksudnya di sana. Tadi ada satu buku kan? Cik Naim mute.
susah sikit. Sebab dia buku ni yang saya kutip ni banyak. Dan cara saya adalah pembacaan saya tu dah disynthesize dalam bentuk dalam bentuk yang baru. Kalau saya nak rasa ada buku yang boleh jadi asas, saya cadangkan buku berkaitan dengan buku Linchpin oleh Seth Godin. Linchpin oleh Seth Godin. Okay, kerana buku ini adalah buku yang meyakinkan saya bahawasanya saya buat benda yang betul. Kalau saya bayangkan ya, pada tahun 2010, bila mana saya memulakan projek ini, boleh katakan saya literally bersendirian. Literally. Memang bersendirian. Tetapi masa tu social media dah mula, terutama Facebook masa tu dah mula kan. Dah mula meningkat naik. Jadi memang saya menggunakan Facebook terutamanya untuk membina komuniti yang lebih kurang sama dengan apa yang saya cuba buat. Buku Linchpin ni penting adalah disebabkan Linchpin ini menerangkan perubahan daripada ekonomi yang bersifat industrial ekonomi kepada ekonomi baru yang berteraskan kepada kreativiti dan juga inovasi. Sebab itu banyak cabaran yang dilalui oleh orang sekarang ini adalah kita sekarang ini dalam hidup dalam dunia ekonomi kreatif atau ekonomi yang bersifat inovasi. Semua benda baru. Sedang ekonomi digital, ekonomi kreatif, ekonomi inovasi ini, logik dia adalah logik yang tak boleh dipakai oleh ekonomi industri. Ekonomi industri, dia punya logik dia simple dia. Kau tahu satu kemahiran, kau pergi kerja dekat satu kilang atau satu pejabat tu, kau kena tahu bab ni je. Kalau bab finance je. Sebab itu kita banyak bagi penekanan ya dalam 50 tahun, 60 tahun kebelakangan ini, sistem pendidikan di merata dunia adalah berdasarkan specialization. Kita perlu specialize. Saya tak ada masalah kalau specialization itu sebenarnya memberi manfaat. Tetapi kadang sampai satu peringkat, bila kita specialize pada satu benda itu, kita hanya melihat pokok sahaja. Kita tak melihat hutan. We only see a tree, but we fail to see as a forest. Jadi orang yang banyak terkesan dengan ekonomi yang terutama yang sekarang ini, even sebelum COVID, adalah mereka yang fokus kepada certain type of competency. Saya ambil contoh. Kalau kepakaran dia adalah dalam bidang tertentu, contohnya efficiency, dalam bidang mengurus kita panggil mesin ataupun sistem kerja. Bila mana sekarang ni software banyak yang dah trace, software yang macam contoh project management software ataupun application yang dah mampu mengurus keberkesanan kerja ni lebih baik daripada orang manusia sendiri. Jadi kompetensi dalam bidang tersebut tiba-tiba tak jadi relevan. Atau kalau relevan pun, dulu mungkin syarikat perlukan 100 orang. Sekarang mungkin syarikat tu perlukan 10 orang je. Dengan function yang berbeza. Saya pernah terlibat dengan satu penggabungan Samdabi pada tahun 2007-2008. Samdabi digabungkan dengan 8 lagi listed company yang lain. Samdabi, Golden Hope Plantation, Negara Property, Guthrie, Mentakap Plantation and few others. Akhirnya terjadi sekarang ni yang kita kenal sebagai Greater Samdabi. Bayangkan
di setiap syarikat yang 8 tu ada 10 accountant. Sepatutnya bila dia gabungkan dia akan jadi 80 accountant. Betul? Tetapi bila mana dia dah bergabungkan, konsultan yang dipilih untuk menasihati syarikat Sime Darby ni mencadangkan kita tak perlu 80. Kita mungkin hanya perlu 25 saja. Kerana accounting software dan juga outsourcing company boleh melakukan kerja yang baki yang tadi. Okay? Yang itu yang menjadi ramai manusia terkesan. Okay? Terutama graduan ataupun middle management employee. Jadi saya cadangkan baca buku Linchpin. Dia membuka ruang baru. Saya bertuah sebab saya membaca Linchpin awal tahun 2010, 2011. Jadi naratif perbincangan itu awal saya terajui dan saya pimpin, yang menyebabkan bila kita bincang tajuk ini seterusnya dia lebih mudah difahami. Sebab macam inilah saya cerita. Apa yang korang dengar aku cakap ni, aku yakin daripada 10 orang kau faham 2, 1 je kot. Most probably. Tetapi along the way, because mungkin kita ada gap dari segi bahasa kita, we speak the same language, but the mental image manifested in our brain would be slightly different. Okay, it takes some time for people. Most people yang banyak dengar mana yang makan cakap, di peringkat awal sebenarnya kami tak faham sangat apa yang mana yang cakap. Sehingga lepas tahun ketiga, dah makin banyak pengalaman, dah jumpa orang, dah baca banyak buku. Dia kata, ini bendanya. So it takes most about 3 years for people to really, comprehend and articulate what is actually all about. Apa yang aku cuba sampaikan. Wallahualam. Okey, alhamdulillah kita pun sudah sampai ke penghujung sesi. Saya suka lah bila Encik Naim mention pasal potensi manusia ni pelbagai kan. Jadi kita kena raikan setiap potensi manusia yang ada. Dan bila Encik Naim mention pasal to achieve something is a lonely job, saya rasa macam benda tu somehow bagi satu roh tau, ataupun satu semangat lah untuk saya. Sebab saya ada selain daripada dalam Himpunan Fuhai ni, saya ada boleh kata buat satu projek, nama dia Media Marvel. So fokus saya adalah untuk melatih lebih ramai mahasiswa dalam in terms of buat poster. So macam tapi benda ni saya buat seorang-seorang. So kadang-kadang tu rasa macam takut kan. Tapi bila cakap tu kan, to achieve something is a lonely job, rasa macam betul lah kan. Sebab kita tak boleh, bila kita ada idea, adalah lebih baik kalau kita yang gerakkan benda tu. Sebab kita yang paling faham betul lah. Kalau kita pas kepada orang lain, benda jadi benda lain. So itulah, so macam sebenarnya hidup ni mudah je kan. Bangun pagi, just fikir sebenarnya kita nak sampai impian kita dan sebenarnya kita nak bantu orang lain. Okay, so thank you Encik Naim for the sharing. Rasanya boleh kita susun perkongsian di lain masa. Kalau Arba ambil setengah hari, rasanya kita orang pun kena few session juga kot. Nanti kita Boleh. Okay, alright. So boleh ke kita ambil gambar sekejap? Boleh. Okay, yang nak buka kamera boleh buka kamera. Okay.